أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 8, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka berkehendak, yakni berkehendak oleh hamba, sertanya serta nafsu. Di sini yakni pada lemahnya nafsu dan malasnya nafsu, tidak berahi dan tidak hendak, tidak semangat dengan kebajikan seperti barang yang sebenarnya dan sayugianya, kepada yang menuntunkan, kepada perkara yang mendorong, kepada perkara yang membawa akan dia akan hamba, supaya ditutunnya. Ditutun maknanya didorong, dibawa, dipandu yang menuntun tu kepada kebajikan dan taat, dan merajinkan dia, dan merajin akan dia akan nafsu, dan merajin akan dia atau pada ditutunkan kepada kebajikan dan taat, dan merajin akan dia akan nafsu padanya pada kebajikan dan taat, dan yang menghalau akan dia ni atau pada yang menutung akan dia. Berkehendak hamba sertanya serta nafsu di sini kepada yang menghalau akan dia akan nafsu, perkara yang menghalau, perkara yang menegah akan nafsu, supaya dia halau akan dia, supaya ditegah akan dia akan nafsu daripada maksiat, dan melumpuhkan dia dan melemah akan dia akan nafsu padanya pada maksiat. Dan keduanya itu, kedua yang menuntun dan yang menghalau tu, raja dan khauf, harap akan rahmat dan keampunan Allah, dan khauf takut akan azab seksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bicara berkaitan dengan Aqabah yang kelima. Aqabah yang kelima, bonggok yang kelima, peringkat yang kelima dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana Imam Ghazali menyatakan bahawa nafsu kita ni lemah, malah, tak berapa berahi, tak berapa semangat dengan kebajikan. Bulan Ramadan sendiri pun duduk berkelahi 8 ke 20. Lemahnya nafsu, malahnya nafsu, tak berapa semangat. 8 ke 20. Kalau dunia RM8 ke RM20, tak ada seorang pun pergi ke tempat gaji RM8, semua akan pergi tempat RM20, kerja yang sama. Kalau dunia. Tapi kalau ibadah, bulan Ramadan, 8 rakaat ke 20 rakaat, dia cari tempat 8 rakaat. Tak nanti tepat 8 rakaat lah.
20 rakaat pun 8 tinggal 10% siapa kedok ke suku 25%. 25% boleh ke 10%. Satu sah je. Mana apa tu? Nafsu kita lemah. Nafsu kita ni penyegan, malah. Nafsu kita ni tak berahi mana, tak semangat mana dengan kebajikan dan ketaatan sebagaimana yang sebenar-benarnya, yang sayugianya. Maknanya kita ni ambil syarat. Kalau tak nitah langsung, tak nitah langsung Ramadan pun melitahlah. Gamuk-gamuk kalau terawih itu bukan bulan Ramadan, ada tak agak? Kalau bukan bulan Ramadan, ni bulan Ramadan dah ni. Nafsu siapa? Nafsu kita lah, tak ada orang lain ni. Ni bukan cerita orang lain ni, cerita kita lah. Nafsu kita sendiri. Memang nafsu kita lemah. Imam Ghazali kata penyegang, pemalas, tidak berahi, tak semangat mana dengan kebajikan. Yang nafsu kita ni hak berahinya kepada kelalaian, kepada kesenangan, nak rehat-rehat gitu je. Nak rehat-rehat, lepas tu cenderung kepada perkara yang sia-sia. Cenderung pada perkara yang sia-sia. Antara baca Quran ni dalam telefon lah. Dalam telefon kan ada Quran. Kalau kata dalam telefon tu, nafsu tu cenderung kepada Quran ke kepada isu semasa, kepada hal semasa, kepada kerenah semasa. Itu nafsu kita lebih cenderung kepada yang sia-sia dan kejahatan. Hak sia-sia tu tak ada manfaat, tapi tak ada mudarat akhirah, tu sia-sia. Manfaat akhirah pun tidak, mudarat akhirah pun tidak, sia-sia. Tak ada faedah dunia dan akhirah. Bukan kata sia-sia, bahkan nafsu kita ni suka kepada kejahatan. Kalau hak jenis umpatan, kalau jenis fitnah, kalau hak jenis sangkaan jahat, suka sangat-sangat. Tak sedar masa berjalan lama hidup gesek tu. Ada gesek telefon tu lah. Gesek telefon tu kan, dalam tu ada umpatan, perkara sebenar, cerita hal keburukan orang Islam. Ini sebenar tu mengumpat. Ini tidak sebenar tu berat lagi, tu fitnah. Hak ni tak kata, cuma sindi-sindi, itu tohmahan, sangkaan jahat. Tak kata derek-derek, tapi adakah seumpama ni? Adakah, bukan kata ni, buat pertanyaan sahaja. Adakah? Kalau tak, alhamdulillah lah, bagus. Mula-mulanya, tapi di situ sudah menimbulkan sangkaan. Hak mula-mula adakah? Hak kemudian sambung, ya dah tu. Kalau tak kok mana lagi? Hak tukang sambung pula. Hak tukang sambung. Tapi hak tukang mengemukakan sangkaan tambahan tu, dia buat pertanyaan, adakah? Tapi kalau tidak, alhamdulillah lah. Mula-mula, lepas tu ada sambung lah. Itu bukan sia-sia, itu kejahatan muflih di padang mahsyar. Itu nafsu kita. Bukan kata cerita hak hak dunia, cerita hal ibadah pun. Cerita hal ibadah. Sekarang ni kan, dulu jarakkan saf, sekarang rapatkan saf, alhamdulillah. Tapi selesai dok dalam FB tu, dok selesai, hidup baloh lagi. Sebab rapat kasah ni rapat bahu ke rapat sejadah, hidup baloh pula.
Dia dah share lah. Ni orang rapat sejadah ni masa lagi jarau. Ini pok-pok WHO Yahudi ni. Pok-pok yang mempermainkan agama. Pok-pok yang merubahkan sunnah Nabi SAW. Dia nak semayang, nak suruh syaitan duduk tengah. Dia kata. Ni. Nampak cerita nak kebaikan. Tapi cara ceritanya kebaikan. Ataupun tidak. Dia pun share, dia pun adu domba, dia pun kata macam-macam. Itu semua mahsyar belaka. Nampak cerita nak ke molek dah tu. Nampak cerita nak ke molek. Gimana? Hok tak ada herahan ibadah tu cerita lain lah. Ni kira bagus dah ni. Nak cerita, nak merapatkan saf sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah. Tapi kenapa kita nak soal orang yang masih lagi kurang rapatkan saf tu? Mudah-mudahan dia rapat saf kemudian. Tak payah nak kata di WHO ke, di Yahudi ke, dia mempermainkan syariat agama ke, dia merubahkan sunnah Nabi ke. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bohong, virus Maha Besar. Sebab apa? Sebab masyarakat takut kepada virus. Jadi Allahu Akbar tu bohong. Senang je tuduh. Kalau Allah Maha Besar, kenapa nak takut? Di rumah Allah, Allah akan jaga. Di rumah Allah ni lah paling banyak ujian. Di rumah Allah ni paling banyak ujian. Kadang-kadang di rumah Allah ni tempat orang berkelahi. Di rumah Allah ni paling banyak ujian. Kalau galakkan lah, tapi jangan buat tuduhan-tuduhan. Makna tak ada ni. Ni semua orang, bukan orang beriman ni. Orang yang sangat takut itu adalah sifat orang kafir. Bukan sifat orang mukmin. Orang jenis sangat takut ni. Sifat orang kafir, bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Jadi orang jenis sangat takut ni, ini sifat orang kafir, bukan sifat orang mukmin. Yang tukang menulis itu dalam FB banyak juga share rakaman pengajian. Kalau jenis share bola, share benda-benda lain tu tak apalah. Tapi hak sangat takut ni, ini sifat orang kafir, bukan sifat orang mukmin sangat takut. Dia kalau takut ke makhluk ni, tak usah cerita Hawairah nah. Takut ke makhluk ni, siapa yang paling takut sekali? Orang puan lah. Orang puan tak takut. Dia seorang takut. Tengok pelik-pelik takut. Takut pada siapa tu? Takut pada Allah ke takut kepada makhluk? Yang duduk seorang takut tu, takut ke Allah ke takut ke makhluk? Takut ada orang jahat. Orang jahat tu makhluk. Makhluk tak boleh bekas. Kenapa nak takut? Takut sangat-sangat pula. Dia katakan takut sangat-sangat sifat orang kafir, bukan sifat orang mukmin. Ni semua pelik-pelik belaka ni. Takut itu naluri manusia. Syarak tak ambil salah. Dan kitab Minhaj dia akan bicara khauf dan rajak di tajuk dia nanti. Khauf ada takut ni dia panggil benda yang ittirari dia panggil. Kalau kita ngaji tauhid kan ada ikhtiari, ada ittirari. Ikhtiari kita memilih. Ittirari ni dia berani dan takut ni kita boleh buat ke? Kita boleh pilih ke? Buat, gak berani sikit boleh buat. Dia takut ni benda ittirari, benda yang bukan pilihan kita. Dan penakut tu penakut lah. Suami dia tidur sebelah mana, dia akan berpaling tidur kepada sebelah satu lagi. Sebab apa? Takut mari sebelah tu. Sebelah tu suami dia ada dah. Ni cerita orang nakut ni, cerita orang nakut. Suami dia duduk sebelah kanan dia, dia akan berpaling sebelah kiri. Takut orang ni mari sebelah kiri. Suami dia sebelah dah tu. Ni, apa ni? Sangat-sangat takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah ke takut pada makhluk? Takut kepada makhluk. Itu ittirari. Benda yang bukan pilihan kita. Syarak tak ambil hukum pun situnya. Syarak tak ambil hukum. Tiba-tiba sifat orang kafir bukan sifat orang mukmin. Ni nafsu suka kepada kejahatan yang seumpama ni. Dia merasakan bahawa tulisan dia satu kebaikan. Itu satu kejahatan, tuduhan yang sangat berat. Hak takut sangat-sangat tu naluri saja.
Lepas tu kata, kalau bab takut ni, memang kau perempuan kau paling takut. Bukan perempuan surah imam lah. Tapi kalau takut pun tak ada salah pun. Tak ada salah. Kalau takut, bukan salah. Cuba kalau seorang perempuan pergi mana-mana tempat. Tak berani, tak berani takut. Takut. Itu naluri yang Tuhan jadikan, bukan pilihan syarat ambil salah. Bukan kata wairah qawi ni. Makhluk samalah dengan takut makhluk yang lain. Maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bohong, tipu. Sebenarnya bukan Allah Maha Besar. Wairah yang Maha Besar. Ni bukan belaka. Ni nafsu suka kepada sisir, bukan pada sisir, bukan kepada kejahatan dan balak dan kejahilan. Itu nafsu. Nafsu lemah, malah, tak berahi, tak semangat kepada kebajikan. Nafsu ni dia cenderung kepada perkara yang sia-sia dan kepada kejahatan. Maka berkendak di sini maka berkendak sertanya nafsu di sini. Di sini makna apa? Lemahnya nafsu, malahnya nafsu daripada kebajikan, sukanya nafsu kepada sia-sia dan kejahatan, kepada yang menuntungkan kepada perkara yang boleh mendorong kita supaya ditutungnya jatuh nafsu kepada kebajikan dan taat. Mana khauf dan rajak. Dan merajing akan dia akan nafsu padanya pada ketaatan. Dan yang menghalau akan dia, yang menegah akan dia akan nafsu, supaya dihalau akan dia akan nafsu, ditegah akan nafsu ni daripada maksiat, dan melemahkan dia padanya pada maksiat, dan melumpuhkan dia. Melumpuh sini, yakni melemahkan dia kan nafsu padanya pada maksiat. Dan keduanya itu kedua perkara yang mendorong kepada kebajikan dan perkara yang menegah daripada kemaksiatan, rajak dan khauf. Harap akan rahmat, keampunan Allah, dan takut akan murka dan seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil aqabatul bawa'ith. Aqabah yang kelima dalam kitab Minhajul Abidin. Bawa'ith ni perkara yang mendorong kita kepada kebajikan dan menegahkan kita daripada kemaksiatan. Khauf dan rajak. Dia kadang-kadang sebut rajak dan khauf, terkadang sebut khauf dan rajak, tapi biasanya kitab akan memulai khauf terlebih dahululah. Khauf, takut akan Allah, takut akan murka dan seksaan Allah, dan rajak dan harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pembicaraan permulaan sekarang adalah secara ijmal, secara ringkas. Nanti 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin akan dibicarakan secara terperinci satu-satu. Yang mana membicarakan aqabatul bawa'is ni, perkara yang mendorong kepada kebajikan dan menegah daripada kemaksiatan ni, aqabah yang kelima di muka surat 97. Tu. Di muka surat 97 yang kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali pericikan hak pembicaraan khauf dan rajak, takut akan Allah dan harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pembicaraan khauf dan rajak, Imam Ghazali memulai dengan di muka 97, lazimkan olehmu, wajib olehmu, hei saudaraku, dengan berjalan kepada ibadah ketaatan apabila betul bagimu jalan dan dimudah bagimu akan sabil, dan terangkat segala awaik yang menegah, dan hilang daripada awarik yang melentang di tengah jalan. Ni selepas berjalan betul, kata Imam Ghazali, jalan betul ni dengan ilmu, kemudian dimudahkan bagimu akan jalan. Nak dapat mudah buat ibadah ni kena taubat. Kalau kita ni malas nak buat ibadah, kita dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Dosa-dosa itulah yang membelenggu kita daripada melakukan ketaatan.
Apabila bertaubat, maka dimudahkan jalan kepada ketaatan dan terangkat perkara yang menyekat daripada ibadah, dengan dunianya selesai, dengan manusianya selesai, dengan syaitannya selesai, dengan nafsunya selesai. Kemudian hilang dah awarid perkara-perkara yang mengganggu dalam ibadah. Barulah nak pergi kepada perkara yang mendorong kita kepada mengerjakan ketaatan kepada Allah, iaitu khauf dan raja. Tapi Imam Ghazali memulai dengan apabila betul bagimu jalan dengan ilmu. Itu permulaan. Akidah kena betul, ibadah zahir kena betul, ibadah batin kena betul. Itu permulaan. Oh, cerita nak buat ibadah ni, tak kira bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan. Yang pertama, betul jalan tu dulu. Betul jalan tu yang pertama. Akidah kena comel. Akidah kena comel. Itu permulaan. Lepas tu semayang kena comel, puasa kena comel, hak zahir pekah, hati kena baik, ikhlas, tidak ada kerana yang lain. Itu baru panggil betul jalan. Tapi kalau ilmunya tidak diutamakan, akidahnya tak pasti, bicara bab akidah pun pening bengong. Contohnya biasa je ni bab akidah kan, kita ahli sunnah wal jamaah kan, perkara baik qada qadar, perkara jahat qada qadar. Seseorang yang melakukan kekufuran, perkara kekufuran telah diqadakkan pada azal. Gerak-geri orang kafir itu semua berhala contohnya, itu af'alullah, itulah perbuatan Allah. Macam mana perbuatan Allah? Itulah qadar perbuatan Allah. Pening bengong, mana rukun iman yang ke-6? Hak ni jalan tak ada lagi. Sebab apa? Sebab mana jalan usuluddin? Tapak agama kita di mana? Tak ada tapak agama, tak ada jalan mana ni. Sebaliknya kalau berpegang perkara jahat, kekufuran, sembah berhala bukan qada dan qadar, itu akidah yang khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir. Satu pan mengatakan berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar, kafir pegangan, kekal neraka selama-lamanya. Tak ada jalan, tak ada. Seseorang melakukan kemaksiatan, berjudi, minum arak, berzina, ponteng, puasa, Allah telah qadakkan pada azal, iradah ilmu. Berlakunya perbuatan berjudi, perbuatan berzina, minum arak, perbuatan berzina, perbuatan makan siang hari ponteng Ramadan, itulah af'alullah, itulah perbuatan Allah. Itulah af'alullah, itulah perbuatan Allah. Makhluk tak ada perbuatan hakikinya. Jadi pening bengong. Balik awal lah. Ini rukun iman yang ke-6. Perkara baik, perkara jahat, kufur dan kemaksiatan adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Dari segi adab percakapan kena jaga molek pula. Haram kita menyandarkan perkara jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dosa besar. Di sebuah percakapan, pegangan tetaplah balik pada rukun iman yang ke-6. Itu bicara bab ini qada dan qadar. Kalau sekalian tu adalah qada dan qadar, sekalian tu adalah perbuatan Allah, di mana letak kedudukan pilihan dan perbuatan kita? Pilihan dan perbuatan kita duduk di mana? Sebab kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Akan dikau ni kami yang minta pertolongan. Ayat tu menyandarkan ni ibadah tu kepada kami, kepada kita. Kita wajib berpegang, kami ni ada pilihan, kami ni ada perbuatan, wajib berpegang. Tetapi jangan lupa diumbi alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillah.
sekalian pujian tertentu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesemuanya milik Allah? Sebab kesemuanya adalah qada dan qadar Allah. Allah mana? Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Bagi sekalian alam, sekalian makhluk, Allah Tuan. Bila Allah Tuan, yang berlaku hak dia belaka. Ni. Tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Berarti pilihan kita tetap af'alullah. Berarti usaha kita tetap af'alullah. Nak jaga nak letak macam mana pula tu? Ni akidah suratul Fatihah ni. Pada ni. Dua-dua tu kena pegang molek. Kalau ni antara dua tu satu yang tidak dipegangi, Fatihah akan melaknat kembali kita. Sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sembahyang tidak diterima oleh Allah, puasa pun tak akan diterima oleh Allah. Kita duk bicara ada orang yang puasanya cukup tapi sembahyangnya tidak. Puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tidak ada sembahyang tiang agama. Macam mana pula hak sembahyang tapi sembahyang tidak diterima oleh Allah? Tidak akan diterima juga puasanya. Macam mana sembahyang nak diterima kalau bab usulnya akidahnya tidak ada? Nak letak macam mana tu antara alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Letak molek, kalau tak kena letak situ. Maka apa? Tak betul jalan. Macam mana? Ilmu hak permulaan. Ilmu hak permulaan. Ni di bulan Ramadan ni memanglah banyaknya pembicaraan berkaitan dengan fadilah, ganjaran, fadilah, ganjaran ni lah pergi kepada raja, harap akan ganjaran, kelebihan yang dikurniakan oleh Allah. Tapi kena takut, takut bahawa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan tak betul, tidak dimulai dengan ilmu, terutama sekali ilmu akidah, amal ibadah tidak akan diterima. Jadi bulan Ramadan ni nak cerita fadilah pun. Memang orang dengar sama dah fadilah di bulan Ramadan. Cerita ganjaran di bulan Ramadan. Keampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kena ceritalah pulaknya. Siapa yang yang selayaknya terima kelebihan ganjaran bulan Ramadan? Dosa-dosa apakah yang diampuni di bulan Ramadan? Dosa apakah yang diampuni di bulan Ramadan? Kita duduk bicara bab keampunan Ramadan. Yang paling besar keampunan adalah sembahyang. Waktu paling besar keampunan sembahyang. Bukan sembahyang, wuduk pun sudah mengampuni dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan kita bersembahyang. Di bulan Ramadan kita bersembahyang. Sembahyang manakah yang mengampuni dosa kita? Dosa manakah yang diampuni dengan sembahyang, dengan puasa Ramadan? Itu balik pada ilmu molek. Jangan hanya cerita secara bebas. Diampuni, akhirnya orang hanya harap. Khaufnya di mana? Khaufnya di mana? Takut bahawa tidak akan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khaufnya di mana? Kalau hanya cerita bab keampunan semata-mata. Ini di bulan Ramadan ni kena letak molek antara ayat yang menceritakan kepada taghrib, ayat hadis yang menggemarkan cerita fadilah dengan ayat yang berbentuk tarhib yang menakutkan kita. Dalam kitab Minhaj ni akan cerita panjang. Dia pergi kepada 3 asas membicarakan khauf dan raja, pergi kepada ayat Al-Quran, ayat yang menggemarkan kita, yang menimbulkan harap.
Ayat yang cerita yang menakutkan kita, yang apa? Tarhib ni apa panggil apa? Yang memperingatkan kita, maka menimbulkan khauf, takut kita akan Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan ayat cerita bab keampunan, cerita bab kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmat aku meliputi sekalian perkara. Allah lah yang mengampuni dosa. Kalau dicerita pula ayat-ayat yang memperingatkan, yang mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa laisa bi'amaniyikum wala amani ahlil kitab. Maknanya Allah Ta'ala mengurniakan pahala bukan mengikut apa yang kita angan-angankan. Angankan dapat pahala, tetapi Allah Ta'ala akan mengurniakan pahala keampunan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Bukan pada angan-angan kamu, bukan pada angan-angan ahli kitab. Sebab masa tu sahabat ada cerita, kamilah yang akan diampuni oleh Allah, kamilah akan dapat ganjaran-ganjaran. Puak ahli kitab Yahudi dak, kamilah. Maka tuan kata tiada balasan, tiada ganjaran, tiada kelebihan dengan angan-angan kamu orang Islam dan angan-angan kamu ahli kitab Yahudi. Tetapi yang mencapai akan pahala kerahmatan daripada Allah adalah mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bukan angan-angan kamu. Di bulan Ramadan angan-angan tinggi, dia panggil angan-angan. Dia kalau harap yang sebenar, dia kena ikut jalan molek, baru panggil harap. Kalau tidak dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Ini angan-angan dia panggil. Nak dapat kerahmatan, tapi jalannya macam mana? Iman. Jalannya macam mana? Amal soleh. Iman ni akidah. Keenam rukun iman. Kalau rukun iman keenam pun tak lulus, tak ada lah, itu angan-angan. Amal soleh ni taat zahir, taat batin. Zahir pekoh comel, batin tasawuf comel, itu amal soleh. Sembahyang dengan ilmu, berjemaah dengan ilmu, baca Al-Quran dengan ilmu, hak zahir. Hati ikhlas, itu hak batin. Barulah akan dapat pahala, dapat janjian-janjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Didatang pula ayat yang mana Allah Ta'ala menyatakan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ni mengira mereka lah perbuatan mereka, amal yang baik-baik. Mereka beranggapan bahawa mereka etikad yang sebenar. Mereka berangan-angan sahaja, mereka sangka-sangka sahaja, hakikatnya tidak. Didatang pula ayatnya wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maknanya akhirnya dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amalnya menjadi debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ayat cerita ni. Ayat menimbulkan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama-tama betul jalan dahulu ilmu. Bukan hanya Ramadan wa amal, bukan. Ramadan ni adalah bulan yang dihadiahkan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, tapi umur ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam pendek. Ini adalah hadiah kurniaan daripada Allah kepada ummah Nabi yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh ni bukan bulan Ramadan. Ini kehidupan kita. Ramadan ni hadiah daripada Allah kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman nombor satu. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Nak amal soleh tu pekoh fardhu kena kemah molek, terutama bab semayang. Tasawuf fardhu ain tu kena kemah molek. Itu amal soleh, taat zahir, taat batin. Bukan hanya Ramadan.
Kalau hanya Ramadan itu angan-angan. Itu bukan harap. Rajak, harap serta susung jalan molek. Susung jalan molek, betul jalan molek, kemudian dimudahkan amal ibadah dengan sentiasa bertaubat, maka masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan dikurniakan bagai-bagai kurniaan yang ada di bulan Ramadan. Tandaannya habis Ramadan, mana orang ni bertambah baik, bertambah comel untuk sebelah bulan akan datang dengan kekuatan yang ada di bulan Ramadan. Tapi kalau habis Ramadan, habis dengan orang-orang, faham-fahamlah. Ramadan saja kenal majlis surah, habis Ramadan hilang majlis surah. Tak kenal dah majlis surah duduk mana, nak tunggu Ramadan akan datang. Itu adah budaya. Yang mana adah budaya ni terkadang diterapi oleh orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu, mereka jauh daripada ilmu. Orang dahulu jauh daripada ilmu. Dahulu payah nak cari majlis-majlis ilmu. Kesalahan orang terdahulu berpunca daripada kejahilan, yang mana mereka jauh daripada orang mengajar. Itu kejahilan yang dimaafkan. Kejahilan yang dimaafkan. Sebab dia ada dua kejahilan yang dimaafkan. Satunya jauh daripada alim ulama', jauh daripada majlis ilmu macam zaman dulu. Yang keduanya jahil kerana baru masuk Islam. Jadi orang dahulu ni jahil, mereka bukan kerana mereka tak belajar, tapi tak ada orang mengajar, payah nak cari orang mengajar. Kalau ada orang mengajar kat ramai orang khumung. Siapa? Seorang dua je. Hak ajar salah pun ramai juga khumungnya. Siapa? Jahil sangat-sangat. Yang menuruti pun jahil, yang mengajar pun jahil, hanya pandai berbicara. Itu zaman dulu. Jadi kejahilan zaman dulu tu kejahilan yang dimaafkan. Berbeza dengan masa kita sekarang. Kita jangan menuruti sebagaimana orang dulu, ada time-time tertentu saja. Malam ni Syaban, mari majlis surah. Ramadan, mari majlis surah. Lepas tu habis. Jangan duk sibuk. Jangan duk sibuk maju. Ya dah dah anak-anak digi. Malam 10 Syaban saja main balik awal, bawa kuih di sejid surah. Orang zaman dulu pada ni. Tapi majlis surah pun tak ada orang mengajar pun zaman dulu. Kita sekarang ni ramai orang mengajar, tapi kita masih lagi meneruskan cara orang dulu yang tak ada orang mengajar. Salah cara dulu, tapi salah mereka kerana mereka jahil, kerana mereka jauh daripada alim ulama. Salah mereka dimaafkan. Tak sama dengan salah kita. Kita orang mengajar tiap-tiap malam, kita tak peduli. Malam 10 Syaban kita berebut dengan orang yang nak mengajar. Dulu malam lain tak hari pun malam lain kosong. Tak ada, senyap, tak ada. Saya ingat tak ingat atas surah. Surah lah tempat main. Surah tempat main. Tempat main belaka lah. Dalam geduk pun tempat main. Kenal geduk? Geduk ke beduk? Geduk. Beduk. Geduk tu lah. Tempat main lah tu. Tempat main. Tapi ada majlis ilmu. Semalaman pun tak ada. Cerita dulu ni. Semalaman pun tak ada. Tapi kita surah tempat main pun kita ada adab. Kita main lah masa-masa tak ada orang. Lepas orang ada main nak semayang, senyap tak bunyilah kita sebab kita ada adab. Kita diajar adab oleh mak ayah kita dan oleh pocik-pocik ada tu. Pada ni. Dia tak ada marah kita main surah, tapi ada adab. Mereka pun suka budak-budak ada, tapi budak-budak yang dia ajar adab. Nak timbul sekarang ni kan, kita jangan ni jangan duduk, biarlah budak-budak bising, seolah-olah nak menggalakkan budak bising. Dah majlis surah tempat ibadah, ada adab dia. Anak yang diajar adab oleh ibu bapa, macam-macam pula komennya. Tak apalah, anak awak baik-baik, anak kami buah-buah kamu tak ajar adab. Kita pergi rumah orang pun, kita biarkan anak kita bebas-bebas, punah barang rumah orang. Dan samalah kita mari rumah Allah, lagilah kita ajar adab.
Kita pergi rumah orang, anak kita jenis nakal, kita bawa ke dak lain kali. Dah bawa dah bawa dah. Dah pergi rumah orang buat nano. Buat macam rumah sendiri, tu rumah orang, kita ni rumah Allah. Jaga adab. Anda ni. Lepas tu ada pula pocik-pocik, mocik-mocik, kau nak sembahyang tenang-tenang, tak mau bunyi apa-apa, main rumah lah, dia kata. Dia marah pula kepada orang tua nak main-main sejik ni. Hok nak tenang, nak senang ni. Kalau pocik-pocik, mocik-mocik nak sembahyang sedap-sedap, tak bunyi apa-apa, main rumah. Dia perambak orang tua ni pula main rumah. Sebab apa? Sebab anak dia nak bising di masjid. Ada pula ustaz yang beri gambaran seumpama tu. Jangan duduk marah budak-budak, galakkan budak-budak. Tak betul belaka gitu. Tapi memang ada lah orang tua masjid surau ni hak tak reti, ada. Tengok budak dia keli mata dah, ada pasal tu. Tengok budak keling nak marah, jangan. Tapi kena betul belaka lah. Orang tua pun jangan nak marah budak-budak. Mak ayah pun kena jaga akhlak anak kita. Memang ada orang tua hak dia tak boleh tengok budak-budak. Salah kita kenapa? Kita nak latih. Macam sebut tadi lah, saya kenal tak kenal, ingat tak ingat atas surah. Tapi kita ada adab. Ni dia lepas bebas gitu. Pocik-mocik nak sembahyang sedap balik rumah. Disuruh tu pula balik rumah. Kata pasal apa gitu. Kena jaga molek lah pulaknya. Sebab tu jadi macam-macam dia balas begitu begini ni. Budak-budak ni pulak ni. Sebab boleh mari dah sejik surah kan. Umur 7 tahun ke atas dia yang dibenarkan mari. 7 tahun ke atas sahaja. 7 tahun ke atas ni boleh ajar dah. Belajar dah ni. Mari sejik surah, jaga molek. Orang tua nak ibadat, semayang molek. Kena jagalah. Ning ni berat sangat. Ni tak orang kata. Jangan bawa lah dia seorang. Lah kali dia reti lah. Adik-adik lain boleh, kenapa saya semua tak boleh? Sebab nak dengar kata. Nak pergi boleh, kena dengar kata macam adik abang kamu tu. Maka dia reti lah. Kena ajar molek. Tapi orang tua jangan marah pula. Tapi orang tua marah ni ada sebab juga. Sebab mak ayah dia biarkan. Ada ni. Tapi ada juga orang tua ni budak comel, dia marah juga. Ada orang pasal dia tu. Ni kena letak molek lah pada ni. Orang tua di masjid surau, mak ayah ada anak-anak ni sama-sama lah kena. Ni. Saya pernah. Anak duduk molek dah. Orang komat dah. Dia mari. Lah kali jangan bawa anak masjid dia kata. Tak apalah cik, senyap dah tak apa kita ni. Budak tu senyap je duduk belakang. Dah tengok budak, lepas tu masuk waktu kita berhenti semayang. Orang komat, orang betul. Ya mari, jangan bawa anak masjid dia kata. Dia kata apa? Tapi alhamdulillah lah, orang tu ada dalam masjid ilmu. Dia kenal tak kenal orang yang tengok dia marah tu, saya tak tahulah. Itu cerita lama. Dia kata yang bawa budak-budak ke masjid. Pada budak tu duduk diam je. Tapi kata ada juga mari kita ingat orang lihat dia marah. Itu saya orang kali. Itu cerita lama. Ada kot. Ada. Ni cerita mana anak dia tu tahulah. Memang anak dia tu bagus, baik, duduk diam dia. Sudah main maghrib, dia pergi ke budak, mak budak ni. Lah kan yang bawa anak main masjid. Budak tu duduk diam je. Dia marah. Hak tu mak dia tu mari kan nak belajar kuliah maghrib, dia tak mari nak berjemaah, mari maghrib. Lepas dia marah ke budak, ke mak budak ni, lepas tu dia tembar balik. Dia tak ikut kuliah maghrib orang tua ni. Dia tak ikut kuliah maghrib. Dia pergi marah orang yang bawa anak ni. Anak tu bukan anak tu umur 7-8 tahun. Tapi budak tu budak baik. Budak tu memang dak buah hasil. Dia nak turun, nak balik orang ngajar ni. Dia nak lagi balik. Dia pergi cari dulu mak budak ni. Lah kan yang bawa anak ke masjid. Lepas tu dia lagi balik. Ni ada orang pesen ni. Orang tua pesen ni. Lepas tu ada tengok dalam FB tu. Kok sepak budak. Ada tengok tak? Ada dalam FB. Dia mari tu budak duduk dalam sok. Dia sepak kaki. Ada dalam FB. Waktu kurang ajar gitu tu. Itu orang jahil. Orang kurang ajar. Orang tua. Memang dia lah, kita tak nafikan. Tapi kena jaga molek lah. Kena jaga molek. Jaga adab molek. Memanglah kita kena latih anak-anak mai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tempat ibadah, bukan tempat main.
bukan tempat main. Ada adab dia. Jangan oi bebas gitu. Jangan kalau bunyi budak bising, jangan marah, jangan gitu. Kena marah. Kenapa nak biarkan? Tidak ada adab. Ni rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita timbul anak awak tak apalah baik-baik, anak kita buah. Anak buah lah pok pun buah juga. Pok dah reti. Jadi bulan-bulan Ramadan ni kena tu sikitlah, kena jaga molek. Tapi ni bukan cerita bulan Ramadan, cuma bulan Ramadan ni baru dapat budak-budak mari boleh rapatkan sah, alhamdulillah lah. Tapi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang lagi bicara ni. Jangan awak sedap-sedap, bebas-bebas gitu, jangan. Bebas sekarang ni. Kalau kita pergi bazar Ramadan tu, habis anak kecil dikelek dah ke bawah. Penuh habis anak cucu dikelek. Kata apa benda lah. Nak tak serit-serit 2 tahun tuan uji kitanya. Ada. Habis ni, pak kecil pun kelek. Pak orang berjujuk Yang pak tu pakai mah, mak dengan ayah pakai mah, anak tak payah pakai. Macam naik motor lah, mak ayah pakai topi, anak tak payah pakai topi. Faham tak? Dia pegang gitulah. Lebih kurang. Kena jaga molek. Maknanya kita dapat dah lega buat ibadah apa semua, kena perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bulan Ramadan ni kena peringat sentiasa. Cerita bab fadilah cerita, tapi kena peringat baik. Takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak takut itulah kita kena ilmu. Bukan hanya bulan Ramadan sahaja. Kita kena sentiasa belajar. Sebab cerita dah tadi, masa kita tak sama dengan masa dulu. Masa dulu memanglah tak ada majlis ilmu. Sekarang majlis ilmu banyak. Kita kena sentiasa bawa keluarga kita kepada majlis ilmu. Bukan hanya mari pada malam-malam yang tertentu sahaja. Kita tak boleh nak menghalang orang mari ke masjid walaupun dia mari bulan Ramadan. Jangan kita menghalang. Jangan kita keling pula. Mari dah. Set Ramadan mari dah. Set terawih. Grup terawih mari dah. Jangan gitu. Di mari tu alhamdulillah. Ramai lagi orang tak mari. Tapi kita kena dakwah lah mereka. Kalau ada pula ni kuliah tazkirah, kena peringatkan bab ilmu, bab iman, bab amal. Jangan cerita bab fadilah semata-mata. Sebab sekarang ni kalau kita jahil sekarang sudah tidak dimaafkan. Bukan jahil macam orang dulu. Mana kalau orang dulu bawa keluarga mereka ke masjid malam 10 Syaban, Ramadan sahaja, dah pelik sebab tak ada apa pun di masjid surau kosong. Tak pelik lah. Mereka hanya bawa pada malam 10 Syaban, mereka hanya bawa pada bulan Ramadan. Tak sama pada masa kita. Masa kita ni ilmu penuh. Maghrib ada ilmu, subuh ada ilmu, duha ada ilmu. Sebab kita nak harap amal ibadah kita diterima Ramadan dan sepanjang masa, iman dan amal yang soleh. Akidah kena betul, jalan kena betul molek, amal yang kita lakukan dengan ilmu, bukan adah semata-mata. Jadi dalam kitab ini akan ceritalah macam mana nak timbulkan takut akan Allah, macam mana nak timbulkan harap akan rahmat dan keampunan Allah. Nak harap rahmat dan keampunan, kena bawa jalan molek. Kalau tidak, dia tak panggil harap, dia panggil angan-angan. Ada ni. Macam contoh beginilah. Kita harap mudah-mudahan rezeki kita ada, kita buat asbab. Dia panggil harap. Kadang-kadang ada rezeki, kadang-kadang rezekinya kurang. Tapi kalau kita duk menung rezeki turun langit, itu bukan harap, itu angan-angan. Faham tak? Kita harap mudah-mudahan rezeki ada, kita buat kerja molek. Kita harap rezeki kita ada. Tapi kalau kita duduk diam, dia bukan panggil harap, dia panggil angan-angan. Samalah. Kita harap amal ibadah kita diterima, dapat rahmat, dapat keampunan, iman. Jalan kena betul. Amal soleh, semayang puasa dengan ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf, tapi dimulai dengan iman, itu dipanggil harap akan rahmat, harap akan keampunan. Yang mana harap dan takut inilah yang mendorong kita kepada kebajikan. Harap dan takut inilah yang menghalang kita, yang menegahkan kita daripada kemaksiatan.
Harap, raja, khauf, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja itu yakni harap, iaitu diharapkan pada besar pahala balasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebenar janji Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bagai-bagai karamah, bagai-bagai kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak bicara apa makna harap, raja, dan apa makna khauf, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dia lari. Nak saudara tanya jauh. Jauh lari.